Okey, insya-Allah. Okey, semua sekali lihat buku teks. Muka surat yang ke-50. Okey, so tajuk kita pada hari ini ialah Mad Aiwat. Okey, Mad Aiwat. Okey, apa yang kita akan belajar pada kelas hari ini? Okey, tengok dekat sini. Di akhir pembelajaran, murid-murid dapat yang pertama sekali menyebut pengertian Mad Aiwat. Kita nak tahu apa itu pengertian Mad Aiwat. Yang kedua, murid-murid dapat menyatakan kadar panjang bacaan Mad Aiwat. Kita nak tahu berapa panjang harakat untuk Mad Aiwat. Dan yang ketiga, membaca misal Mad Aiwat dengan betul. Kita nak tahu apa misal dia dan juga bacaan yang betul untuk Mad Aiwat. Okay, semua boleh rujuk buku teks muka surat yang ke-50. Okey. Pertama sekali kita nak tengok apa? Kita nak tengok pengertian Mad Aiwat. Okey, siapa nak cuba baca pengertian Mad Aiwat? Boleh buka, raise hand dulu. Awak raise hand, nanti ustaz sebut nama awak boleh baca. Ada yang nak cuba? Cuba raise hand. Ataupun awak boleh... Okey, Akif. Muka surat 50. Cuba Akif bacakan pengertian Mad Aiwat ni. Macam yang ada dekat skrin. Cuba Akif. Mad Aiwat ialah apabila mewakafkan bacaan pada akhir kalimah yang berbaris tanwin di atas kecuali pada huruf ta marbutah. Okey, baik. Okey, terima kasih Akif. Jadi itu adalah pengertian Mad Aiwat. Okey, kalau ada yang tak faham, okey, Ustaz ulang balik, jangan awak cuba fahamkan ya. Apa itu Mad Aiwat? Okey, pertama sekali Aiwat tu dulu. Ustaz nak awak faham. Apakah itu Aiwat? Sebelum kita tengok secara istilah, kita faham dulu secara harfi, secara bahasa. Apakah itu Aiwat? Okey, Aiwat itu sendiri membawa maksud tukar. Mudah kata Aiwat itu maksud dia dari segi bahasa ialah tukar. Apa yang kita akan tukar, itu yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, itu dari segi bahasa. Manakala dari segi istilah macam yang Akif baca tadi, iaitu mewakafkan bacaan pada akhir kalimah berbaris tanwin atas kecuali pada huruf ta marbutah. Kita nak wakafkan. Sekarang ni kita nak baca Al-Quran, kan? Kita nak wakafkan. Wakafkan tu apa Ustaz? Wakaf tu maksudnya berhenti. Kita nak berhenti. Tetapi waktu kita nak berhenti tu ada tanda tanwin. Macam mana kita nak buat kalau ada tanda tanwin waktu tu? Itu yang kita akan belajar pada hari ini. Tetapi ada juga pengecualian kecuali pada tanwin tetapi huruf ta marbutah. Kalau huruf tu ta marbutah, kita tak panggil dia Mad Aiwat. Tetapi kalau huruf selain dari ta marbutah, dia tanwin, dia berada di hujung kalimah, nama dia adalah Mad Aiwat. Okey, tak apa. Kalau awak belum faham lagi pengertian ni, kita akan tengok nanti misal dia. Biasanya bila kita dah tengok misal, baru kita akan nampak apa sebenarnya pengertian yang diberikan ini. Okey, so faham dulu apa itu Mad Aiwat. Aiwat tu maksudnya tukar. Mad Aiwat ialah mewakafkan bacaan pada akhir kalimah yang berbaris tanwin atas. Tanwin atas saja. Tanwin bawah, tanwin depan tak termasuk dalam Mad Aiwat ya. Kecuali pada huruf ta marbutah. Okey, baik. Yang kedua, kadar panjang. Okey, siapa nak cuba baca kadar panjang dan juga cara membaca ni? Cuba raise hand. Okey, cuba Rizlan. Yang mana Ustaz? Ni yang nombor 2 ni. Kadar panjang, cuba baca. Kadar Okey. panjang bacaan Mad Aiwat ialah 2 harakat. Okey, bagus Rizlan. Okey, tak apa. Rizlan baca yang nombor 2 saja. Okey, bagus. So, tadi kita dah tahu pengertian, kita nak berhentikan. So, berapa harakat dia? 2 harakat sahaja.
Mat iwat 2 harakat saja. Kebanyakan mat semuanya 2 harakat. Kecuali mat lazim, mat silah kan. Tapi kebanyakan mat, bukan semua tau. Kebanyakannya mesti 2 harakat. Termasuklah juga mat iwat. Okey, cuba Alfat, cuba baca nombor 3, sambungan nombor 3. Ya. Cara membaca mat iwat ialah dengan menukarkan baris tanwin kepada huruf alif. Okey, bagus. Inilah jawapan kepada persoalan tadi, kenapa nama dia mat iwat. Kan masa Ustaz bagi tahu tadi, kenapa nama dia mat iwat. Dekat pengertian tak ada perkataan tukar pun. Yang ada muwakafkan kan. Tapi kenapa nama dia mat iwat? Mat tukar. Kenapa mat iwat? So jawapan dia ada dekat sini. Cara membaca tu. Cara membaca mat iwat ialah dengan menukarkan baris tanwin kepada huruf alif sahaja. Bermakna kita buang tanwin, kita gantikan dengan huruf alif. Bermakna kalau kita baca tanwin, bunyi dia an. Kalau kita buang tanwin, jadi apa? Kalau an jadi apa? Siapa tahu? Contoh Ustaz baca. Bagus Akif. Okey. Bila kita gantikan, kan? Kita gantikan, sekejap Ustaz tutup sekejap skrin ni. Takut bagi awak faham, lagi jelas. Okey. Awak nak buku Ustaz kan? Okey. Bila kita tukarkan, kita nak tukarkan an. An, bila kita buang tanwin dan tukar kepada alif, dia akan jadi a. Okey, contoh lain. Kalau dan. Dan kalau kita buang tanwin, jadi apa? Da. Okey, da. Okey, kalau ban, jadi apa? Siapa lagi? Ba. Okey. Akif dengan Rizlan dah faham. Yang lain Ustaz. Okey, cuba yang lain pula. Ustaz bagi contoh lain. Okey, Akif dengan Rizlan dah faham. Yang lain pula. Cuba bagi. Kalau fun jadi apa? Nak. Okey, Rizlan apa dia? Fa. Okey. Yang lain faham tak ni? Yang lain faham ke? Senyap je, Ustaz takut awak tak faham pula. Apa maksud Ustaz? Faham. Faham ya? Okey, faham. Okey, kalau tak faham tolong bagi tahu. Faham. So mudah je sebenarnya, tak susah pun. Bila kita kata mat iwat, kita gantikan tanwin kepada alif. Contoh fan jadi fa. Kalau ban jadi ba. Kalau tan jadi ta. So dia tak susah pun sebenarnya. Yang penting kena faham apakah maksud yang dimaksudkan dengan mat iwat tersebut. Okey, tengok balik dekat buku teks sekarang. Okey. Kita tengok balik buku teks. Kepada yang baru masuk, tolong rujuk buku teks tajwid muka surat 50. Kepada yang baru join ya. Okey, baik. So, kita dah tahu pengertian mat iwat, kita dah tahu kadar panjang mat iwat dan kita dah tahu cara membaca mat iwat, iaitu menukarkan baris tanwin kepada huruf alif. Kalau fan jadi fa, kalau ban jadi ba, kalau an jadi a. Dan paling penting, baris tanwin atas sahaja. Tanwin bawah, tanwin depan tak termasuk dalam mat iwat apabila kita nak wakafkan. Okey, sekarang kita nak tengok pula kepada kenapa tak hilang benda ni? Sekejap. Dia mengganggu lah benda ni. Okey, tak apa. Seharap awak nampak misal-misal ni. Misal-misal ni seharap awak faham, awak nampak. Ni baru nampak. Okey. Okey, misal-misal mat iwat. Okey, yang pertama sekali, dia macam dia bentuk dia. Dia mesti tanwin atas dan berada di hujung. Kalau berada di tengah, di awal, dia tak panggil mat iwat. Okey, miha dan
bacaan asal dia. Tapi kalau kita nak wakafkan jadi apa? Siapa nak cuba? Nombor 1. Raise hand. Mihadan jadi apa? Okay, cuba Akif. Mihada. Okay, pandai. Okay, bagus. Sudah. Mihadan akan jadi mihada. Okay, yang kedua. Pergi tandas. Okay. Okay, Rizlan. Kita dah tutup mikrofon. Kita dah ya. Kita nak pergi tandas. Okay, silakan. Siapa yang nak pergi tandas? Rizlan ke? Okay. Rizlan nak baca. Okay, cuba Rizlan. Azwajan jadi apa? Azwaja. Okay, bagus. Azwajan akan jadi azwaja. Okay. Bagi orang lain pula Akif dengan Rizlan dah banyak jawab dah. Bagi orang lain pula. Yang lain. Okay, cuba. Yang ketiga, auta dan cuba Aidil jadi apa Aidil? Autada. Okay, bagus. Okay, yang keempat ni susah sikit. Okay, siapa nak cuba? Yang belum Ustaz tengok yang belum. Saya Ustaz. Okay, cuba. Syamil. Insa. Macam mana? Kuat sikit, tak dengar. Insa. Okay, baik. Okay, Syamil tutup mikrofon. Okay. Jawapan Syamil tu kurang tepat. Okay, siapa nak betulkan? Siapa nak cuba betulkan bacaan Syamil tadi? Yang belum. Bagi yang belum. Yang dah nanti dulu. Bagi yang belum. Rizlan dah faham dah. Rizlan dengan Akif saya dapat dah faham dah. InsyaAllah. Okay, lagi sekali Hadif. Macam mana Hadif? InsyaAllah. Bagus. Okay, macam tu semua perhatikan. Sebab apa Ustaz kata susah tadi sebab memang ada sebahagian orang dibaca macam mana? Insya. Dia matikan macam tu. Dia tak bunyikan tu. Sedangkan kalau kita nak wakaf, apa kita baca tadi kat atas? Berbaris tanwin di atas. Di akhir kalimah. Kenapa? Mad iwad. So kena bunyikan. Insya. Bukan insya'an. Jangan bunyi an. Bunyi sahaja. So ini adalah kesilapan. Bukan awak je. Ramai orang walaupun dah dewasa dibaca macam tu. Dia tak bunyikan. Dibaca insya. Salah baca macam tu. Yang betul dia macam yang Hadif sebut tadi. Insya. Itu yang betul. Okey, yang terakhir sekali. Misal yang terakhir sekali siapa nak cuba? Okey, siapa nak cuba? Sawa. Okey, bagus Hadif. Okey, siapa lagi nak cuba? Yang belum. Okey, lagi siapa lagi nak cuba? Ada lagi nak cuba? Tak ada dah. Okey, tak apa. Jawapan betul Yang Hadif bagi dan juga Alfat bagi tu adalah betul. So jawapan dia mikrofon tutup. Okey. Sawa bunyikan tu. Jangan baca sawa. Ada yang baca macam tu. Kalau baca macam tu tak betul. Kena bunyikan dekat situ. Okey, contoh. Ni saya bagi soalan yang luar tak ada dalam ni. Contoh sawa in. Dia bukan an, dia in. Siapa? Macam mana cara bacaan dia? Awak bayangkan sawaan kan? Tapi cuba awak tukar, Ustaz tukar sekarang ni sawa in. Macam mana cara bacaan dia? Siapa nak cuba? Sawa'i. Okey, Hadif baca sawa'i lagi. Siapa lagi nak cuba? Siapa nak cuba? Nak. Apa dia Rizlan? Yang mana Ustaz? Ni yang terakhir ni, sawa ni. Tapi jangan baca an. Cuba tukar in. Ni sawaan kan? Cuba sekarang ni sawa in. Macam mana nak baca kalau sawa in? Sawa'i. Okey, sawa'i juga. Okey, dua-dua tu tak betul. Okey, siapa? Ustaz bagi tahu awal jawapan Hadif dengan jawapan Rizlan, dua-dua tak betul. Okey, sekarang ni Ustaz nak dengar jawapan lain pula daripada siapa-siapa nak cuba. Apa jawapan dia? Bukan sawa'in, sawa'i salah. Lagi sekali Mia.
Ustaz, kan tak boleh baca. Kan dia kata Okey, baik. Okey, tak apa Rizlan. Okey. Bagus. Okey, jawapan Mia ni yang betul. Okey, Rizlan, awak dengar. Okey, Rizlan dan juga yang lain. Ini sebab tu saya kata awak ada sebahagian dia akan terkeliru dekat sini. Okey. Mad iwat, kita tengok balik dekat atas ni, yang 7 arrow ni. Dia berlaku pada apa? Berbaris tanwin atas. Tanwin atas. Kalau Ustaz tukar sawain, adakah ada tanwin atas? Tidak. So, sawain dia bukan tanda tanwin atas. So, dia bukan mat iwat. Kalau bukan mat iwat, nak baca macam mana? Baca macam Mia baca tadi tu. Bacaan Mia tu betul. Baca seperti ini. Sawa. Matikan terus. Sawa. Tak perlu A. Tak perlu E. Sebab dia bukan mat iwat. Sama juga contoh kalau Ustaz tukar sawa ni, Ustaz buat sawaun kan. Jangan baca sawa'u. Salah. Sebab apa? Dia bukan tanwin atas. Dia tanwin depan. Mat iwat tanwin atas sahaja. So kalau sawaun nak baca apa? Sama juga macam sawain tadi. Baca sawa'. Macam tu. Nampak tak perbezaan dia? Nampak tak perbezaan dia? Ke tak jelas? Okey. Saya harap awak nampak kalau tak nampak, tak apa. Sekejap lagi kita akan buat sekejap quiz online. Kita tengok awak nampak ke tidak apa yang Ustaz terangkan sekarang ini. Okey, baik. So yang bawah tu dia ada beritahu juga, tahukah anda mat iwat hanya berlaku ketika waqaf sahaja dan termasuk dalam bahagian mat asli. Dia berlaku dalam waqaf je kan. Kalau kita wasal, kita tak panggil dia mat iwat. Mat iwat adalah berlaku ketika waqaf sahaja. Wallahu alam. Jom kita tengok kita buat sedikit latihan selepas ini